Selamat petang, selamat datang ke podcast DKQ KKTM Kuantan. Podcast santai dari KKTM Kuantan khusus untuk anda di luar sana. Okey, tempat kita sama-sama santai tapi penuh informasi berkenaan dengan dunia Tibet, khususnya di KKTM, Kolej Kemahiran Tinggi Mara Kuantan. Okey, saya perkenalkan diri, saya Nur Zahura binti Zakaria, moderator untuk podcast DKQ pada petang ini. Dan bersama-sama saya tidak keseorangan, tetapi saya bersama-sama dengan dua gegel yang cun melecun daripada KKTM Kuantan, dan kita akan sembang petang bersama mereka. Siapakah mereka? Di sebelah kiri saya yang berhampiran dengan saya minta perkenalkan diri lah. Silakan panel yang pertama. Okey, terima kasih. Nama saya Nur Alia Akila binti Muhammad Rizal. Saya berasal dari Johor dan saya merantau ke Bumi Kuantan untuk menuntut ilmu. Saya merupakan semester akhir dalam Diploma Quality and Productivity. Ataupun singkatannya DKQ. DKQ. Okey, nama panggilan manjanya apa tu? Alia. Alia. Okey, Alia. Okey, di sebelah Alia kita ada seorang lagi panel yang juga comel loteng orangnya. Okey, sila perkenalkan diri. Okey, hai semua. Nama saya Nur Aimu Hattab. Saya berasal daripada Selangor dan sekarang saya berada di semester 5 dalam Diploma Engineering Manufacturing Quality and Product. Dan panggilannya? Ain. Ain. Okey, so kedua-duanya adalah daripada program DKQ lah, semester 5. Okey, apa khabar korang semua? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah makan? Dah. Nampak ceria, senyum, comel loteng. Okey, so semestinya mereka bersemangat pada petang ini, dan saya mengharapkan adik-adik di luar sana juga bersemangat untuk mendengar sembang-sembang petang kita bersama dengan pelajar DKQ KKTM Kuantan pada petang ini, insya-Allah. Okey, baiklah, soalan pertama. Okey, tadi dah perkenalkan diri, semester berapa, daripada program apa? Saya nak tanya antara you berdua. Okey, ataupun kedua-duanya boleh jawablah. Kenapa banyak-banyak tempat pengajian Ain dan juga Alia memilih Kolej Kemahiran Tinggi Mara Kuantan sebagai destinasi pengajian peringkat diploma? Silakan. Okay. Bagi saya pilih Kolej Kemahiran Tinggi Mara Kuantan sebab saya ingin merantau ke bumi yang bagi saya indah, Kuantan ini. Dan saya pilih quality dan productivity sebab saya rasa bidang quality ni luas. Tak semestinya dalam pembuatan. Bidang quality ni juga kita boleh masuk dalam automotif, elektrik dan makanan. Wow, maksudnya pasaran kerja yang meluas lah kan dalam bidang DKQ ni, quality dan productivity ni. So merantau, sebelum ni pernah datang ke Kuantan? Tak pernah. Oh, tak pernah. Ui, tempat yang menarik. Dah explore dah semua bandar Kuantan ni. Of course lah, dah semester 5 mestilah dah explore semua kan. Mana lagi yang you all tak pergi? Semua dah pergi. Alhamdulillah, semester 5 menghabiskan masa yang terbaik. Sisa-sisa pengajian di KKTM ni dihabiskan dengan penuh berkualiti dan produktiviti kan. Okey, baiklah. Ain pula, kenapa memilih KKTM Kuantan dan program DKQ sebagai destinasi pengajian? Okey, pada awalnya kakak saya mencadangkan untuk saya masuk sini. Lepas SPM dan tunggu result SPM keluar, saya memang buat research pasal KKTM yang ada dan kos-kos yang ada dalam KKTM. Selepas itu, saya bila tengok balik, saya rasa macam saya berminat nak ambil quality and productivity kat KKTM Kuantan. Sebab saya rasa quality and productivity ni dia bukan pasal proses pembuatan saja, tapi dia pasal hasil pembuatan tu dengan berkualiti dan konsisten quality tu. Lain kan super senior bercakap tentang bidang pengajian yang diikuti ni nak berbanding dengan pelajar-pelajar mungkin junior yang masih lagi samar-samar kan. Tapi bila kita dah masuk semester 5 ni, cara bercakap, keyakinan kita pada ilmu dan skill yang kita belajar kat sini lain macam. Hebatnya, insya-Allah. So mungkin you all boleh kongsikanlah suasana belajar di
KKTM Kuantan ni macam mana? Adakah sama dengan institusi pengajian yang lain? Mungkin boleh dikongsikan untuk memberi gambaran kepada adik-adik yang baru nak masuk untuk memilih program pengajian di sini. Okey, silakan. Siapa nak cakap dulu? Saya cakap dulu. Okey, Alia. Bagi saya suasana pembelajaran dekat KKTM Kuantan ni, khususnya untuk program kualiti ni sangat menyeronokkan. Kerana dalam program kualiti ni, semua pensyarah sangat membantu kami dalam pembelajaran. Dan kebanyakan pensyarah dalam program kami ni mempunyai pengalaman industri. Jadinya apa yang mereka ajarkan kepada kami ni relevan dengan cara dunia kerja yang sebenar. Masuk Alia, ada pengalaman dengan industri, adakah macam ada juga pensyarah yang memang daripada industri itu sendiri dan berkhidmat di KKTM Kuantan? Macam mana? Oh, ada ya? Oh, memang orang kata kita ni align lah dengan keperluan teknologi daripada industri dan juga kita bawakan kat sini kan, dengan pensyarah-pensyarah yang penuh kepakaran. Okey, Ain pula? Okey, bagi saya dekat suasana pembelajaran kat sini sangat chill dan supportive. Lecturer kat sini semua sangat membantu dan supportive. Tak ada yang garang. Tak ada. Oh, tak ada. Tak ada, semuanya okey, supportive macam sebut. And diorang semua memang supporting untuk membuatkan student tu berjaya dengan cemerlang. Dan kat sini bukannya pasal teori je, banyak juga hands on. Lecturer akan ajar cara-cara untuk menggunakan tools, mesin dan semua yang ada modal-modal kat sini. So bagi saya suasana kat sini memang best. Memang best, merangkumi 360 darjah. Supportive dari pensyarahnya dan mungkin dari segi rakan-rakannya kan. Semualah environment yang menyeronokkan. Memang tergambar di wajah you berdua tentang keseronokan itu kan. Kalau tidak, mana mungkin boleh berada pada semester akhir di KKTM kan. Selalunya kalau orang yang tak tahan ni memang masuk sem satu tu dah rasa macam nak keluar kan. Tapi you all masih lagi berjuang sehingga semester 5. Wow, hebat, tahniah. Okey, baiklah. Mungkin anda berdua boleh kongsikan dengan saya ataupun audiens di luar sana tentang subjek-subjek ataupun modul yang menarik kan. Kita kan macam masa sekolah menengah dulu, kita ada subjek favourite kita kan. Mesti you all kat sini pun ada juga subjek-subjek ataupun modul yang memang sangat menarik, yang sampai sem 5 pun masih terkenang-kenang ingat lah kan. Lagi silakan. Okey, bagi saya subjek yang paling menarik adalah Lean Manufacturing. Subjek ni khususnya untuk pelajar kualiti saja. Kerana bagi saya subjek ni saya dapat belajar terms-terms Jepun yang digunakan. Lean tu daripada Jepun. Okey, mungkin boleh Alia boleh terangkan apa maksud Lean tu sendiri. Lean Manufacturing ni dia lebih kepada cara yang kita pakai dalam industri, sama ada untuk improvement. Dia lebih kepada improvement. Improvement lah. Kalau tu kita sebut sebagai Kaizen lah kan. Kaizen. Okey, penambahbaikan untuk sesuatu produk ataupun apa? Untuk dari segi semua. Semua. Cara pekerja dia bekerja, produk pun ada. Produk pun ada. Maksudnya pekerja tu more to service lah kan. Kita kata perkhidmatan lah kan. So, kenapa yang menarik tu? Lean management tu? Sebab saya dapat Lean manufacturing, right? Okey. Saya dapat belajar perkara-perkara yang saya tak tahu. Dan saya kan merupakan semester 5. Jadinya untuk tempat latihan industri, saya menggunakan pengetahuan yang saya tahu tentang Lean Manufacturing. Dan sebuah syarikat ni sangat tertarik dengan Lean Manufacturing itu. Maksudnya masa Alia mendapatkan tempat LI tu ada interview apa semua dan awak terangkan tentang Lean Manufacturing tu kepada panel penduga. So mereka tertarik. Okey, maksudnya ada nilai tambah yang menarik minat industri untuk mengambil Alia sebagai internship student kan. Wah, memang hebat lah. Okey, Ain pula. Bagi saya, subjek yang menarik perhatian saya adalah quality management. Sebab quality management ni memang khas untuk DKQ saja. Dan dalam quality management ni juga saya belajar pelbagai chart.
supaya dalam chat ni kita boleh tahu kat mana kita kena improve dan macam mana cara untuk kita improve sesuatu produk tu jadi lebih better. So saya rasa memang quality management ni adalah satu skop quality yang patut saya tahu, patut kita orang belajar untuk kita tahu kat industri luar sana tu memang macam mana kerja dia dalam skop quality. Selain daripada untuk pasaran pekerjaan, macam lean manufacturing, dia juga boleh membetulkan diri kita kan untuk buat sesuatu yang mengikut spesifikasi yang betul kan. Memang sangat menarik untuk program DKQ ni. Okeylah, boleh you all mungkin sharekan dengan saya, mungkin selain daripada belajar teori kan, berada di bengkel, mungkin ada aktiviti-aktiviti praktikal ataupun aktiviti-aktiviti yang diajukan oleh kolej yang memang membantu anda berdua lah, khususnya dari segi pengisian masa berada di KKTM. Antara aktiviti lain selain daripada kita orang belajar teori adalah sebabkan kita orang bidang kualiti, jadi kami banyak menggunakan alat-alat untuk mengukur produk supaya produk tu memenuhi standard yang ditetapkan. Piawaian. Okey. So belajar tu kat mana? Kat dalam kelas ke ataupun you all ada outsource ke industri melihat bagaimana mereka menggunakan teknologi-teknologi terkini? Macam mana? Ada dalam dan luar. Dalam dan luar lah. Okey, banyaklah kan outsource dalam dan luar. Okey, so memang kita selain teori kita ada juga hands on. Memang hampir setiap semester kita akan masuk ke bengkel untuk membuat hands on tu. Macam contoh kita waktu semester 1 memang kita belajar dari segi EDM wire cut, CNC machine, conventional machine, lightening and milling, and then ada juga welding. So saya rasa menarik sangat. Welding? Oh, you all pun memang main buat welding tu? Wow, ini Iron Lady. Iron Lady bukan setakat belajar tentang teori, tapi praktikal pun kita pegang lah yang welding machine tu Wow, hebat. Okay, you all dah semester 5 kan, banyak nak teori, liku-liku yang telah dilalui sepanjang pengajian ni. So, pengalaman yang paling mencabar you all, terutamanya dalam menyiapkan projek-projek yang diberikan oleh pensyarah. Bagi saya pengalaman yang paling mencabar adalah untuk menghasilkan produk untuk semester akhir, iaitu FYP. Sebab kami betul-betul zero. Kami tak tahu apa yang kami nak hasilkan, dia ke bentuk macam mana, dan sebab you all belajar macam produk yang dihasilkan dan kita ukur dia punya tu je kan. Maksudnya tidak menghasilkan daripada proses, daripada tu kan. Lepas tu bila FYP tu tiba-tiba kena buat. Okey. Alright, teruskan. Kami susahlah dekat situ. Kami nak kena cari material apa yang paling sesuai, cara penggunaan mesin dan sebagainya lah. Untuk menghasilkan suatu produk itu dengan jayanya. Tapi end up berjaya kan? Dan berjaya menghasilkan satu produk yang penuh kualitinya. Okey, insyaAllah. Okey, Ain? Macam yang rakan saya cakap, Alia, memang kita orang zero, kita orang buat sendiri. Macam saya, projek FYP saya tentang umbrella dryer yang mana memang menggunakan elektronik. Saya yang berada daripada bidang kualiti, memang zero, basic saja saya ada pasal elektronik. Memang bagi saya mencabar saya buat benda ni. So you all buat produk yang berasaskan elektronik, pakai coding dan sebagainya. So saya rasa ini memang mencabar bagi saya. Tapi Alhamdulillah saya dapat juga buat dan jadikan dia produk. Pastinya bila dapat menyiapkan tu ada mentor-mentornya dilakukan yang mendorong. Siapakah mentor-mentor itu? Mungkin boleh dikongsikan. Okey, mentor kami adalah Sir Azizul bin Busman. Kami berada di bawah mentor yang sama dan supervisor kami sangat membantu untuk menghasilkan projek kami. Daripada zero and then akhirnya siap FYP itu dengan bantuan pensyarah-pensyarah yang very supportive dalam pembelajaran you all lah, sepanjang 5 semester kat sini kan. Okey, so banyaklah kita kongsikan kan tentang perasaan you all, tentang pengajian, tentang apakah perkara-perkara pengalaman mencabar sepanjang berada 5 semester kat sini. So sekarang ni bagaimana kehidupan anda sebagai seorang pelajar, terutamanya yang you all perhatikan dari segi
kemudahan yang disediakan oleh KKTM kepada pelajar-pelajar? Mungkin boleh dikongsikan honestly. Jujur. Okey, kemudahan yang diberi memang sangat membantu kepada kami. Contohnya macam mesin basuh dan mesin basuh pun ada. Zaman saya belajar dulu kumpul dalam pagi, bodoh je sendiri kan dengan berus kan. Belajar sekarang ada mesin basuh. Ya. Dan antara kemudahan lain yang disediakan adalah kemudahan untuk bersukan. Okay, kami ada gelanggang badminton, gelanggang tenis dan yang paling penting sekali adalah gym. Oh, gymnasium pun ada? Ya. Anda pengguna Tega Gymnasium? Tidak. Tapi insya-Allah maksudnya banyak sangat kemudahan yang ada di sini. Okey, dari segi kawan-kawan pula macam mana Ain? Adakah kawan-kawan bila belajar ni supportive dalam macam kita study group, masing-masing membantu antara satu sama lain? Sebab kita tahu bidang teknikal ni kita tak boleh pergi secara berseorangan kan? Kita mesti berada dalam kumpulan. So bagaimana pandangan Ain pada sokongan kawan-kawan dalam membantu pembelajaran di KKTM? Okay. Untuk sokongan kawan-kawan memang penting. Memang penting untuk kita orang sama-sama berjalan dalam TVET ni. Sebabnya TVET ni macam yang Madam Zahura kata, memang tidak boleh berseorangan. Jadi memang sokongan daripada kawan memang saya rasa semua kawan-kawan saya membantu. Membantu dari segi test, dari segi nak final, dari segi nak siapkan sesuatu produk dalam FYP, semua tu membantu. Dan saya rasa kawan-kawan semua alhamdulillah tak ada yang buat berseorangan, semuanya bersama-sama. Semua bersama-sama. Macam adik-beradik lah kan. Macam rumah kedua dah. Dari rumah kedua nanti selepas tamat pengajian pastinya merindui kan saat-saat mana bersama dengan kawan-kawan dekat sini yang banyak membantu kan, pensyarah-pensyarah yang memang sangat memberi orang kata tunjuk ajar yang sangat baik lah kepada pelajar-pelajar. Okeylah, selain daripada aktiviti-aktiviti dalam bengkel kan di program masing-masing, pastinya ada aktiviti-aktiviti yang menarik dianjurkan oleh KKTM ni untuk para pelajar berkarya kan. Maksudnya kita menunjukkan minat kita, bakat kita bukan saja pada program yang kita ikuti, mungkin program luar. Mungkin boleh Ain dengan Alia boleh sebutkan beberapa program yang sangat menarik ataupun you all ingat sampai semester 5 program tu kan. Manalah tahu masuk pertandingan drama tu di Barat mungkin dan sebagainya kan. Mungkin boleh share dengan saya. Pertandingan yang paling saya ingat adalah anjuran Maulidur Rasul. Di mana ada pertandingan hafazan. Jadinya saya sebelum ni berlatar background saya adalah tahfiz. Jadinya saya cuba untuk masuk pertandingan itu dan cuba untuk lawan rasa ketakutan saya dan bertanding dengan ramai peserta dan alhamdulillah saya mendapat tempat kedua. Masya Allah, hebatnya kan. Wah, Alia daripada pelajar tahfiz pun ke sini untuk mendapatkan pengajian dalam bidang kejuruteraan. Wah, hebatlah, menakjubkan kan, daripada bidang yang berbeza tiba-tiba masuk dalam engineering. Saya pun mungkin tak mampu untuk mengikuti macam Alia kan. Itu satu kehebatan yang kadang-kadang potensi kita pun tak sedar kan bahawa kita boleh capai potensi itu. Hebat sangat. Okey, so Ain pula macam mana? Okey. Waktu semester 2 kita orang ada ambil subjek enterprise. Dan dekat enterprise tu memang semua kelas macam membuat pertandingan subjek keusahawanan. Pun ada diterapkan di Kolej Kemahiran Tinggi Mara Kuantan. Dan kat situ kita orang fikir nak buat makanan apa, nak jual apa. Dan memang masing-masing akan bertungkus-lumus menjayakan sesuatu produk tu. Mana masak lah ni. InsyaAllah Okay. So you all ada join kelab. Saya rasa di mana-mana institusi ada kelab-kelab ataupun persatuan yang disediakan untuk pelajar-pelajar berkarya kan. Mungkin boleh sebut salah satu kelab yang ada di KKTM Kuantan? Kelab PRS. Majlis Perwakilan Pelajar. Saya of course mesti ada. Lagi kelab kebajikan, kerohanian mungkin.
Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah ada? Ada. Oh, ada. You all join tak? Saya ada join MPP. MPP. Oh, Ain MPP. Alia? Kebajikan. Oh, kebajikan. Wah, ini memang seorang yang menjaga kebajikan sesuai lah dengan latar belakangnya pelajar tahfiz ya. InsyaAllah. Pasti lepas ni dah habis pengajian ni kan, rindu-rindu kan. Nanti datanglah. Ini kan rumah kita. Anytime you all boleh datang kan. Kita memang mengalu-alukan alumni yang berjaya untuk datang. Memberi menambah bakti pula kepada adik-adik junior kan, dalam berkongsi kisah kejayaan you all, macam mana you all siapkan FYP, tak tidur malam terlentang apa semua kan. Semua itu adalah kenangan-kenangan yang mungkin hari ini adalah pahit, tapi apabila kita telah melalui fasa kepahitan itu, insya-Allah ada manisnya kan. Percayalah kan bahawa memori-memori, kenangan-kenangan pengajian ini memang kita akan bawa sampai bila-bila kan. Sangat indah. Okeylah, so merangkulkan semua sekali tentang pengajian dalam dan di KQ. Apakah yang you all dapat sepanjang you all belajar di sini? Sepanjang saya belajar di sini, saya dapat cara-cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Sebab bagi saya kualiti ni adalah untuk memastikan semua benda tu perfect. Perfect. Yeah. Kena perfect. Okay. Alright. Saya pun bersetuju dengan Ringkas, padat, mantap. Okay. saya pun bersetuju dengan pendapat kawan saya Alia, dan saya rasa memang kualiti ni memang terbaik, yang memang untuk semua orang tahu yang kita orang ni memang buat satu produk tu sampai dia jadi kualiti yang konsisten. Okey, diterima dan mengikut piawaian yang ditetapkan. Bukan sahaja ditetapkan oleh kita, tapi ditetapkan oleh customer tu kan. Kadang-kadang customer pun dia ada standard dia sendiri kan. Okey. Penghujungnya, apa sebenarnya cita-cita anda apabila melepasi pengajian di KQ? Okay. Kalau dah habis belajar di sini, saya akan sambung lagi degree dalam bidang kualiti. Sebab pada awalnya secara jujurnya, saya rasa kualiti ni macam tak ada masa depan. Sebab pada mula-mulanya. Sebab saya tak tahu bila saya dengar kualiti, macam kualiti ni apa? Kualiti dari segi apa? Rupanya bila dah masuk sini, saya tahu kualiti ni ada dalam semua benda. Jadinya di mana-mana tempat pun mesti orang menitik beratkan produk and quality. Dan pada masa semasa bila tu mula sedar bahawa wah luasnya bidang pekerjaan dalam quality dan productivity ni? Semester 4. Semester 4. Okey. Kenapa semester 4? Sebab pada semester 1, 2, 3 kami ada kat sini ada 5 department. Jadi yang kelima-lima department ni belajar benda yang sama dan tidak spesifik kepada kualiti. Jadi saya pernah sekali sempat menyerah nak keluar sebab saya macam kualiti ni macam apa ni belajar ni. Tapi bila dah masuk semester 4, 5 dan dah belajar dengan lebih mendalam, jadi saya rasa kualiti ni macam ni. Jadinya bila dah semester 5 ni, saya rasa betul lah pilihan saya stay sampai ke semester 5 dalam bidang kualiti. Sebab saya rasa kualiti ni lebih mudah dan kami enjoy belajar berbanding departmen lain. Wow, hebatlah Alia. Semester 1, 2, 3 masih lagi sama-sama tentang program yang diikuti, tapi masih lagi setia untuk meneruskan pengajian. Dan akhirnya pada semester 4 dan 5 terjawablah kenapa memilih DKQ. Dan ternyata itu adalah pilihan yang tepat. Dan akhirnya memilih untuk melanjutkan pengajian di peringkat degree. Saya rasa itu satu perancangan kejayaan yang sangat jelas untuk Alia sendiri. Okey, Ain pula macam mana? Okay, selepas saya dah belajar pasal kos ni, saya bercita-cita nak jadi quality engineer. Sebab saya suka untuk menganalisis data dan improve satu produk tu menjadi lebih better. Tetapi kalau diberi peluang, saya ingin menyambungkan pelajaran ke degree dengan degree quality lagi untuk explore lagi apa quality tu. So maksudnya kedua-dua anda ini memilih untuk melanjutkan pengajian.
untuk mendalami lagi ilmu kualiti dan produktiviti ini sampai peringkat master, mungkin sampai peringkat PhD mungkin, insya-Allah. So saya mendoakan kepada anda berdua, Alia dan juga Ain, supaya agar berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi nanti. Wow, hebat. Mungkin ada kata-kata nasihat anda berdua sebagai super senior di KKTM ini yang telah melalui pelbagai fasa dalam memahami makna kualiti dan produktiviti. So kata-kata nasihat kepada adik-adik di luar sana yang masih lagi mencari-cari institusi pengajian yang terbaik untuk mereka. Okey, silakan. Okey, nasihat saya adalah kita jangan ikut kawan. Itu yang paling utama bagi saya. Sebab macam contohnya, macam kawan-kawan saya lebih banyak sambung pelajaran ke universiti yang ternama. Jadinya mestilah akan adanya satu perasaan macam, wow, diorang sambung doktor, diorang sambung ni, tapi aku ni cuma sambung bidang ni je. Macam tak terlampau popular. Bila kawan-kawan tanya, diorang akan kata, bidang apa ni? Dia macam merendahkan. Tapi kita kena percaya. Ya, kita kena pilih kemahiran kita sendiri. Kalau kita kurang dalam pembelajaran, akan ada satu kaedah lain, iaitu kemahiran. Kita boleh sambung kemahiran. Betul. Siapa kata pelajar-pelajar Tibet ni tak boleh pergi jauh kan? Kalau dunia sekarang semua orang bercakap tentang Tibet. Tibet banyak membantu untuk menjadikan negara kita sebagai sebuah negara maju kan. Kalau dulu memang orang tak nampak kan, budak Tibet orang pelekehkan dan orang meletakkan pelajar itu adalah grade nombor 2 ataupun nombor 3 kan. So sekarang Tibet dah naik sebagai grade nombor 1, insya-Allah. So adik-adik di luar sana, okey, ingat pesan kakak Alia tadi, okey, jangan suka-suka ikut kawan, buatlah pilihan yang terbaik. Apa yang penting adalah kita faham apa yang kita buat. Bukan kita faham apa yang kawan buat, tapi diri sendiri buat kan. Bila ada matlamat, ada tujuan, dan insya-Allah akan sampai ke destinasi yang tepat. Okey, nasihat Ain kepada para pelajar yang berada di luar sana, silakan. Okey, nasihat saya, kalau korang jenis yang suka cari sesuatu untuk improve, ini memang bidang dia. Sebab ini cara untuk kita cari kualiti tersebut. And kalau korang nak tahu, KKTM ni memang boleh pergi jauh lagi. Maksudnya boleh sambung pelajaran keluar negara. Macam contoh, ada sini kita orang pergi ke Queensland, University of Queensland. 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 So memang kalau korang rasa korang nak pergi jauh, nak pergi keluar negara tapi tak ada rezeki kat luar sana, boleh masuk sini, boleh cuba nasib kat sini. Dan insya-Allah bidang kualiti ni cerah masa depan. Sebab memang semua industri memerlukan kualiti. Pegawai kualiti kan. Mana-mana tempat pun memang memerlukan pegawai kualiti kan. Daripada sekecil-kecil industri hingga sebesar-besar industri memerlukan pegawai kualiti dan produktiviti kan. So bila itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahawa akan ada kebolehpasaran pelajar-pelajar di KQ apabila menceburi bidang pekerjaan tu nanti. InsyaAllah, okey, sangat menarik perkongsian inspirasi daripada pelajar-pelajar di KQ, suara hati mereka yang dicurahkan supaya adik-adik sedar, adik-adik boleh memilih KKTM sebagai destinasi pengajian yang pertama di KKTM Kuantan. Okeylah, baiklah Ain dan Alia, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian anda sebagai pelajar super senior di KKTM Kuantan ini. Moga ianya memberi inspirasi kepada adik-adik untuk menjadi pencetus semangat supaya memilih KKTM Kuantan, destinasi pengajian untuk anda semua. Okey, baiklah semua para hadirin di luar sana, audiens. Okey, kalau nak mengetahui maklumat lanjut mengenai Kolej Kemahiran Tinggi Kuantan, boleh layari website kuantan.kktm.edu.my ataupun di laman sosial kita KKTM Kuantan. Okey, sampai jumpa lagi. Dunia perlukan lebih ramai pembuat, bukan sekadar pemikir. Kemahiran adalah kuasa dan kamu adalah pemegangnya. Sampai jumpa lagi. #Aku Budak Tibet. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Angin dan
datang kasih kabar. Dia bilang susah nang deng dia di sana. Malam datang sing bawa bintang, tanda hujan turun sing suara. Deng barat hati bet bajalan, dong cerita sesutunangan. Air mata jatuh di dermaga, tanpa katong tak pisah. Ombak subawa jauh, 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 tapi nona yang putar balik. Beta panggayong jauh, 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 harus pukul beta tahu.